ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أتى رمضان فاقبل يا أخيا. Jangan terlepas daripada mengikuti siri video bimbingan Ramadan yang diterbitkan oleh Pondok At-Tawabin setiap hari bermula 30 hari bulan Mac 2022. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini hari yang ketiga kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Dalam kuliah bimbingan Ramadan kali ini, kita akan ceritakan tentang kesempurnaan puasa. Kita berlalu sudah 3 hari. Harapnya insya-Allah apa yang baki ini kita dapat perbaiki lebih lagi. Kerana Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pernah bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', atau dalam riwayat mengatakan illa al-ju' wal-'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Sabdanya, mungkin seorang yang berpuasa itu dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar saja, ataupun dari riwayat lain kecuali mendapat lapar dan dahaga sahaja. Dan mungkin seseorang yang berdiri salat di waktu malam itu tidak dia mendapat apa-apa daripada ibadat qiyamnya itu kecuali hanya bermalam saja. Maknanya bermalam, maknanya dia bangun malam sahaja, tapi tak ada apa-apa. Jadi hadis ini sebenarnya memberikan satu gambaran yang menakutkan. Menakutkan kenapa? Ia menggambarkan kepada kita ada kalanya orang itu mensia-siakan sahaja apa yang dia usahakan. Allahu Akbar. Bayangkan kita yang telah lama mengharapkan datangnya bulan Ramadan itu. Bila datang bulan Ramadan, kita pun berpuasa. Dengan penat lelah kita menjaga puasa kita ini, kadang-kadang nak hampir-hampir termakan, terminum, kita jaga. Daripada pagi sampailah kepada petang tu. Dan kemudian malamnya kita pergi sembahyang tarawih, ataupun mungkin ada yang tahajud di belah malam. Dan beribadat, berbagai-bagai ibadat. Usaha yang banyak pada bulan ini. Ini usaha yang kita harapkan dapat pahala daripada Allah. Tetapi Nabi SAW yang mendapat wahyu daripada Allah telah bersabda, mungkin orang yang puasa tu tak dapat apa-apa kecuali dia lapar dan dahaga. Dan orang yang di malam tu hanya dapat berjaga malam sahaja. Dia bukannya dapat pahala apa. Allahu Akbar. Jadi kenapa jadi macam tu? Yang ini kita perlu pergi balik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia punya asas dia. Ini yang kita perlu ingat, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah 183, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apa objektifnya? Apakah sasaran yang patut ada pada kita? La'allakum tattaqun, agar kamu
jadi orang yang bertakwa. Itu dia punya objektif ni, tujuannya. Kita masuk puasa bulan Ramadan untuk menjadi lebih bertakwa. Jadi bila kita tak mencapai ataupun kita tidak ke arah itu, malah kita melakukan benda-benda orang yang tidak bertakwa lakukan, iaitu dosa. Dosa-dosa yang biasa mungkin kita dah biasa lakukan sebelum ini, kita tak ada buat perubahan. Maka kita mungkin akan puasa tapi tak dapat apa-apa. Puasa tetap dapat, maknanya dapat dari segi apa? Tanggungjawab untuk berpuasa sebagai satu kewajipan terlepas. Tapi pahala tak ada. Pahala tak ada. Serupa macam kita diwajibkan, contohnya lah, diwajibkan oleh kerajaan untuk bekerja, ataupun diwajibkan oleh majikan untuk bekerja. Kita pun bekerja lah. Kerja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, tapi gaji tak ada. Bayangkan macam tu. Takkah kita marah? Tapi kalau sedar sekarang, kita tak akan putus asa. Tapi kalau kita tak sedar sekarang, di akhirat nanti selepas beberapa banyak Ramadan, kita buat benda yang sama, rosak puasa kita, rosak qiyam kita, kita dah sampai kepada akhirat, mungkin wajib dah buat tapi tak ada apa pahala. Allahu-Zubillah min dzalik. Jadi kita kena ingat kefarduan ini berkaitan dengan sesuatu objektif, satu target, satu sasaran, iaitu untuk menjadi lebih bertakwa. Oleh itu hadis yang Nabi sebut tu, dia adalah berkaitan dengan orang yang tidak mencapai apa yang dimaksudkan oleh ibadat itu. Oleh itu Nabi SAW juga ada sebut dalam hadis yang lain lebih jelas, iaitu man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Iaitu sesiapa yang tak tinggalkan kata-kata dusta dengan amal dusta, ataupun dengan kejahilan umum amalan kejahilan. Kejahilan maknanya benda-benda yang orang jahil ni dia tak tahu apa dia buat dosa lah. Buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Jadi siapa tak tinggalkan benda-benda ni, maka Allah tak perlukan kepada dia meninggal makanan dia dan minum dia. Maknanya serupalah kau tak puasa pun. Bukan maknanya kat sini Allah kata macam ni kamu tak wajib puasa. Tak, bukan itu. Maksudnya wajib tu tetap wajib, tapi kat sini Allah tak perlukan. Maknanya kat sini Allah tak akan berikan pahala kepada kita. Tak dapat pahala apa-apa. Kosong. Tak dapat gaji. Allahu Akbar. Jadi ini yang kita kena jaga sangat. Ini kita cerita secara umum ni. Dan kita kalau lihat contoh-contoh, barulah kita boleh faham. Barulah kita terasa, ini kita kena. Contohnya. Kita selalu tengok orang contohnya tak pakai tudung. Lelaki lah, tak pakai, nampak orang perempuan tak pakai tudung. Tak ada cakap istighfar, tak ada astaghfirullah. Tapi di dalam bulan Ramadan pun sama juga. Padahal itu adalah satu dosa melihat aurat. Orang perempuan yang tak pakai tudung, dia tetap tak pakai tudung, serupa juga. Dia pun dosa mendedahkan aurat dia, terus melakukan amalan jahil itu. Seperti Nabi SAW kata, siapa tak tinggalkan ini, dia tak akan dapat apa-apa daripadanya. Maknanya dia melakukan dosa lagi. Dia tidak pergi ke arah ketakwaan. Contohnya lagi, kita sebelum Ramadan sehingga masuk Ramadan pun sama dalam mengumpat. Mengumpat orang. Ini banyak sangat. Mengumpat ni, la ilaha illallah, jadi hobi pada semua rasanya. Ramai orang suka mengumpat, suka cerita. Bila lagi di kedai kopi ke apa ke, antara adik-beradik pun nak begini. Nak cakap belakang dia, nak kutuk dia ni, kutuk dia tu. Cerita keburukan dia. Itu semua dosa besar.
Mengumpat ialah dosa besar. Kalau nak cerita pasal dosa mengumpat ini, Allahu Akbar. Dosa besar, maksud mengumpat tu apa? Tu pun orang salah faham. Biasanya kita kata jangan mengumpat, dia kata tapi ni betul. Memanglah, itulah namanya mengumpat. Mengumpat ialah berkata tentang keburukan seseorang yang benar, yang mana dia tak suka kalau dia tahu. Kalau kita cakap pasal tu, kita ceritakan keburukan dia pada orang lain, dia tahu benda tu, dia akan marah. Itulah dia mengumpat. Kalau kita dusta, kita tipu tentang dia, itu lain. Itu namanya berdusta. Bukan mengumpat. Itu dosa lain. Dan Nabi SAW bila cakap pasal mengumpat ini, Nabi SAW kata kepada salah seorang daripada isteri dia yang telah mengumpat isterinya yang lain, dia kata apa? Nabi kata, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr la mazajathu. Kamu telah berkata dengan satu kalimah, kalau ia tercampur dengan air laut pun, maknanya najis apa yang kamu cakap tu. Terkena air laut, najis semuanya jadi. Tercampur, jadi najis semuanya. Begitu. Buruknya kata-kata tu. Dan ada lagi lah kalau kita nak cerita tentang keburukan. Ini mungkin satu hari nanti kita ceritakan tentang ini. Tapi ini nak kata beberapa dosa. Dan lain-lain lagi lah. Isap rokok. Lepas aja isap rokok, isap vape. Itu juga dosa-dosa semua. Kan? Apa lagi? Banyak lagi yang kita ni. Contohnya menyakiti orang. Tangan kita ni tak duk diam. Asyik-asyik nak pukul orang. Kadang-kadang orang tu dia ingat, dia rasa benda tu sebagai gurauan. Tapi ada orang dia tak suka. Tapi kita buat juga. Itu mengacau orang. Jadi ini semua banyak benda yang kita buat kadang-kadang, yang besar, yang kecil dari segi dosanya, martabat dosanya berbeza-beza, ya betul. Tapi bila kita tak tinggalkan ia dalam bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, yang mana kita patut cari ketakwaan, kita nak sampai ketakwaan, kita duk buat lagi benda-benda ni, kita khawatiri bahawa kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Dan waktu malam itu, solat pun kadang-kadang tak ikhlas, ikut-ikut orang ke apa ke, ataupun riak ke, kita khawatiri dia tak dapat apa-apa kecuali hanya dia berjaga waktu malam sahaja. Jangan sia-siakan kita punya ibadat. Jangan sia-siakan kita punya ibadat. Dan juga jangan sia-sia peluang yang ada pada bulan Ramadan ni, yang mana Allah telah siapkan semuanya untuk kita berubah. Hanya tinggal kita nak ubah aja. Syaitan dah dibelenggu, pintu syurga dah dibuka, pintu neraka dah ditutup. Semua orang berpuasa, lapar dan dahaga. Kita punya kekuatan syahwat itu dari segi makan minum, kita tahan dulu, kita kontrol. Kita punya syahwat kita kontrol juga daripada berjima. Dan kita dah kontrol macam-macam ni, tapi hujung-hujungnya tak ada pahala. Rugi. Kita usaha semua itu nak jaga tu supaya kita dapat kebolehan untuk kontrol diri tu. Kebolehan untuk menjaga diri daripada melakukan dosa, tapi kita teruskan dengan dosa tanpa segan silu. Allah Al-Musta'an. Jadi tolonglah ingat kita semua, bagi anak sendiri, supaya kita tidak melakukan benda yang merosakkan pahala puasa kita, pahala kita mendiri malam untuk qiyam lail. Dan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadat kita dari segi puasa dan lain-lain semuanya lah. Berzikir ke, kita qiyamul lail, baca Quran, tadarus dan lain-lain, semua itu kita doakan agar Allah SWT terimanya sebagai amalan ikhlas daripada kita, tanpa mengurangkan apa sahaja pun, sedikit pun, tak ada dikurangkan sedikit pun dari pahalanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل يا
ربها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا ذنوبا كنت آتيها مليا